Ya, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Penonton, sudah pasti kita nak teruskan perbincangan dalam siaran Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini untuk kita memberi fokus kepada pendidikan seksualiti dalam kalangan kanak-kanak. Dan seperti yang kita sedia maklum, kanak-kanak ini ibarat kain putih yang suci dan bersih. Jadi bagaimana peranan kita ibu bapa dalam mencorakkan kehidupan anak-anak kita untuk menjadi modal insan yang lebih baik. Dan seperti yang kita sedia maklum, kita bukan sahaja mempunyai pendidikan formal, pendidikan teras di sekolah, kita juga perlu menekankan aspek pendidikan yang lainnya untuk keperluan kanak-kanak dan juga kefahaman mereka, khususnya berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Jadi untuk berbicara dengan lebih lanjut berkenaan topik ini, saya bersama dengan tetamu secara Google Meet, iaitu Profesor Dr. Loh Sau Cheong, Profesor Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Encik Munawar. Baik, Prof. Topik ini sangat penting untuk kita berikan penekanan. Namun, dalam masa yang sama, kita sedia maklum bahawa topik pendidikan seksualiti ini masih lagi dikira sebagai topik yang agak sensitif untuk kita bicarakan di ruang umum, khususnya dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbudaya timur ini. Jadi, bagaimana untuk kita berikan kefahaman untuk peringkat awal ini, Prof, berkenaan frasa pendidikan seksualiti ini, Prof? Ya. Terima kasih Encik Munawar dan selamat pagi para penonton. Sebenarnya pendidikan seksualiti ini tidak terhad kepada pendidikan seks sahaja. Okay, mungkin antara kita rasa hanya pendidikan seks sahaja yang akan diajar kepada murid, tetapi sebenarnya pendidikan seksualiti ia merangkumi banyak perkara, termasuk aspek-aspek seperti nilai murni, dan juga macam berlandaskan agama, dan juga kepercayaan dan juga aspek-aspek lain yang sangat penting. Jadi sebenarnya pendidikan seksualiti adalah sesuatu yang menyeluruh, yang melibatkan bukan sahaja fizikal tetapi juga emosi, fikiran seseorang manusia itu, aspek sosial, spiritual, di samping fizikal yang kita mungkin selama ini mengandaikan. Jadi kita juga perlu lihat pendidikan seksualiti dari segi sifat holistiknya, iaitu bermula dari peringkat sekolah rendah sampai ke peringkat dewasa. Jadi pendidikan seksualiti bukan saja kita kata mula diajar di sekolah menengah, malahan di sekolah rendah kita dan juga di prasekolah kita perlu mendedahkan pendidikan seksualiti ini kepada kanak-kanak. Dan pendidikan seksualiti ini dia adalah secara saintifik, maksudnya kalau diajar secara saintifik maksudnya bercirikan sistematik, ikut urutan. Jadi dalam pendidikan tersebut kita tidak ajar sembarangan, tetapi kita ajar ikut topik bersesuaian dengan kanak-kanak mengikut peringkat umurnya. Jadi kita boleh mula ajar dari segi pengenalan kepada bahagian badan, mungkin kemudian dari segi identifikasi gender, jantina, dan seterusnya kita mungkin juga teruskan untuk mengajar tentang hubungan antara manusia, hubungan antara jantina yang berbeza, dan seterusnya kita ajar pasal tingkah laku seksual, perhubungan keluarga ataupun pembentukan keluarga. Jadi di situ kita nampak satu siri topik ataupun aspek yang kita harus berpegang kepada, supaya kita tidak rasa kita tak tahu apa nak ajar, tapi sebenarnya ia berupa sesuatu yang berurutan. Okey, seperti yang Prof terangkan tadi, pendidikan seksualiti ini mencakupi aspek yang cukup luas dan ini sangat penting untuk kita berikan kefahaman kepada masyarakat di luar sana. Jadi Prof, bila kita berbicara berkenaan pendidikan seksualiti ini, pastinya kegusaran dalam kalangan ibu bapa adalah bila melihat anak-anak semakin membesar, pada tahap umur berapakah sewajarnya anak-anak ini didedahkan dengan pendidikan seksualiti ini, Prof? Kalau di peringkat yang lebih awal, bermula dari kanak-kanak, dia seharusnya bermula dari peringkat prasekolah. Prasekolah ialah dalam lingkungan umur 3 tahun hingga 6 tahun. Malahan ada yang boleh lagi lebih awal, maksudnya dari umur 1 hingga 2 tahun, kerana pendidikan seksualiti boleh diterapkan melalui latihan pergi tandas, toilet training, dan di situ kanak-kanak diajar mengenal
mengajar bahagian tubuh badan secara simple. Okay, so di situ maksudnya kita tidak kata ia harus bermula di sekolah. Maksudnya ia harus bermula di rumah, iaitu melalui ibu bapa. Tetapi di peringkat sekolah, maksudnya di prasekolah, guru prasekolah perlu juga mengambil tanggungjawab ini ataupun memainkan peranan yang proaktif untuk mengajar pendidikan seksualiti kepada kanak-kanak. Okey, sekarang kita sedia maklum kepentingan untuk kita mengajar pendidikan seksualiti kepada kanak-kanak, khususnya dari peringkat awal lagi dari segi kaedah dan juga pendedahan kepada mereka. Jadi untuk kita memahami dengan lebih lanjut berkenaan topik pendidikan seksualiti ini, Prof, bagaimana boleh kita gambarkan kepada masyarakat, khususnya kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin masih ada stigma yang beranggapan bahawa pendidikan seksualiti ini merupakan satu perkara yang tabu untuk didedahkan kepada anak-anak mereka yang masih lagi kecil, dan masih lagi ada anggapan bahawa pendidikan seksualiti ini merupakan satu pendidikan yang mungkin boleh menggalakkan mereka ke arah yang terjerumus ke aspek yang lebih negatif, Prof. Sebenarnya pendedahan awal pendidikan seksualiti kepada kanak-kanak tidak seharusnya menjadi gusaran ibu bapa, kerana kita tahu bahawa kanak-kanak belajar dari persekitaran dan orang dewasa melalui pemodelan. Mereka mencontohi. Mereka melihat dan mereka mencontohi apa yang mereka dapat lihat tu, dan kanak-kanak pun mempunyai keperluan asas fisiologi dan juga emosi. Mereka juga adalah manusia yang ada emosinya, ada keperluan fisiologinya. Jadi ibu bapa harus mengambil kira keperluan kanak-kanak ni, dan tidak hanya anggap bahawa ini satu tabu dan ini sesuatu yang tidak harus didedahkan ataupun dibincang bersama kanak-kanak. Sebab sekiranya kita mengajar pendidikan seksualiti dengan awal, maka kita sebenarnya dapat elakkan kanak-kanak menjadi mangsa atau pelaku jenayah dalam masyarakat kemudian hari. So jadi adalah sangat penting kita ketepikan tebu-tebu ada isu tebu yang mengganggu fikiran kita, tetapi kita harus fikir pasal kepentingan pendidikan ini kepada kanak-kanak. Okey, dan kita sudah maklum pengajaran ataupun pendidikan seksualiti bagi kanak-kanak di peringkat prasekolah berbeza dengan kanak ataupun para pelajar di peringkat sekolah menengah. Jadi bagaimana untuk kita berikan gambaran sejauh manakah kerelevanan kandungan yang diberikan kepada kelompok sasaran ini, dan bagaimana untuk kita bezakan tahap pendidikan seksualiti ini mengikut peringkat umur ini, Prof? Seperti yang disebut tadi, ia ini mengikut peringkat umur kanak-kanak. Jadi kalau di peringkat kanak-kanak di prasekolah, maka topik-topiknya adalah lebih simple, mudah, tetapi berkait dengan macam bahagian badan, fungsi tubuh badan mereka, kesihatan diri, bagaimana menjaga kebersihan diri, dan di samping ada latihan tandas, dan kita membantu mereka kenal jantina, dan juga mereka kenal emosi sendiri, dan mungkin mereka kenal juga konsep sulit dan awam. Itu adalah di peringkat kanak-kanak. Kalau di peringkat sekolah rendah, sebenarnya topik itu pun ada sedikit perbezaan, sebab di peringkat sekolah rendah kanak-kanak dah mula masuk awal balik, maka di situ ada juga topik yang tentang awal balik dan juga peranan jantina, sebab sekarang ni mereka dah tahu lelaki perempuan apakah peranan mereka, dan mereka juga diajar menjaga macam kebersihan alat kelamin, batasan perhubungan yang harus ada, sistem reproduktif ataupun pemakaian yang sesuai. So itu adalah di peringkat sekolah rendah. Bagi sekolah menengah, mungkin lebih yang kita kata lebih advance. Kerana sekarang pelajar di sekolah menengah mereka dah sampai umur balik, maka harus ditekankan lebih lagi topik ataupun kandungan tentang umur balik mereka, dan perbezaan jantina dari segi ciri-ciri sekunder seks, dan juga adalah beberapa macam tingkah laku, melancap dan sebagainya, kontraseptif ataupun hubungan romantik dengan jantina yang berbeza. Dan sekarang ni macam kita pun tekankan hubungan cyber, kerana banyak juga informasi maklumat yang diperoleh oleh kanak-kanak dari cyber.
Okay, juga kita ajar nilai contoh macam dari segi saling hormat menghormati jantina yang berbeza. Jadi itu adalah menjadi fokus di peringkat sekolah menengah. Ya, okey Prof. Itu pengajaran dan juga pendidikan seksualiti untuk peringkat formal iaitu di peringkat sekolah. Jadi bagaimana pula untuk peranan ibu bapa ini untuk mereka mengajar pendidikan seksualiti kepada anak-anak mereka? Apa antara aspek-aspek yang perlu diambil kira? Misalnya mungkin nilai keagamaan, kepercayaan, budaya dan juga mungkin penggunaan bahasa juga Prof. Boleh kita berikan pendedahan kepada ibu bapa di luar sana cara ataupun teknik untuk mereka mengajar ataupun memberi pendedahan kepada anak-anak mereka, Prof. Ya. Seperti yang Encik Munawar sebut tadi, aspek-aspek seperti nilai, kita harus menghormati. So bermula dari ibu bapa, bermula dari rumah, maka ibu bapa harus menerapkan nilai-nilai sebegini. Dan juga kita berdasarkan amalan ikut batasan agama masing-masing, sebab agama masing-masing mengadakan batasan yang berbeza, ke atas macam jantina yang berbeza. Penggunaan bahasa seperti yang Encik Munawar tanya tadi, bahasa yang digunakan harus juga tata bahasa yang rasmi. Sebab di rumah banyak masa kita guna bahasa di rumah yang mungkin bukan perkataan ataupun tata bahasa yang rasmi untuk contoh melabelkan bahagian-bahagian jantina, bahagian-bahagian badan untuk seseorang jantina tu. Kita harus guna tata bahasa yang betul sebab perkara ni bahasa ni harus diterapkan secara betul, secara rasmi di dalam kanak-kanak. Kerana sekiranya berlaku apa-apa isu bila perlu dibawa ke mahkamah, maka bila ditanya kepada kanak-kanak tersebut tentang bahagian badan tertentu, maka kalau kanak-kanak tidak didedahkan dengan bahasa yang betul tentang pelabelan alat-alat ataupun bahagian-bahagian badan tertentu, maka itu akan menimbulkan kerumitan. Jadi kita harus mendedahkan terminologi ataupun bahasa-bahasa yang betul. Bukan kata bahasa lain itu tak betul, tapi harus menggunakan tata bahasa yang lebih rasmi sebagaimana yang digunakan di mahkamah. So itu untuk mengelakkan kerumitan di masa lain sekiranya berlaku isu-isu tertentu tentang seksual. Okey Prof, dan dalam situasi semasa sekarang ini kita sedia maklum kita berada dalam dunia digitalisasi dan kanak-kanak juga turut terdedah dengan penggunaan telefon pintar yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan bahan-bahan berkaitan dengan pendidikan seksualiti secara tidak langsung. Jadi bagaimana cabaran dari sudut penggunaan gadget secara berlebihan ini mungkin akan membawa perkara yang lebih negatif sekiranya kita tidak memberikan penekanan ataupun memberikan pendedahan yang lebih jelas kepada anak-anak ini terhadap kepentingan pendidikan seksualiti ini, Prof. Ya, sebenarnya memang tidak boleh dinafikan bahawa terdapat banyak kes-kes yang berlaku. Sebenarnya mereka mangsa ataupun pembuat jenayah tersebut sebenarnya mereka mendapat info-info daripada macam laman web dan juga gadget-gadget digital. Semua ni sebenarnya merupakan sesuatu yang agak sukar untuk dikawal kerana kerana kehairanan, curiosity, keharanan seseorang tu untuk mendapatkan maklumat. Jadi sebenarnya kita nampak di sini bahawa pendidikan seksualiti sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting. Kerana sekiranya kanak-kanak ataupun individu tersebut diajar, dididik untuk dari aspek seksualiti ini, maka ia tidak akan berlaku disebabkan oleh kehairanan. Sebab banyak masa manusia kan bila kita hairan, kita nak cuba sesuatu, kita nak buat sesuatu. Tetapi apabila kita dah dididik, kita dah tahu, kita tahu apa yang betul, apa yang tidak betul, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan, maka kita akan lebih berjaga-jaga dan berhati-hati dan tidak membuat sesuatu yang melepasi batasan ataupun tidak dapat dikawal. Jadi di sini nampak
ya gadget gadget digital semua ni kan mendedahkan macam gambar pornografi dan sebagainya, itu sesuatu yang memang suka dikawal. Tetapi ibu bapa di rumah juga harus juga monitor, pantau tentang aspek-aspek penggunaan gadget ini. Walau bagaimanapun kita kata ia tak boleh ataupun suka dikawal, tetapi harus kita didik. Maksudnya pendidikan tu kalau dimula di awal tu, maka pelajar faham. Kanak-kanak ataupun anak-anak muda kita faham apa yang harus buat, apa yang tidak harus dilakukan. Itu kepentingan untuk kita memberikan pendedahan dan juga pendidikan seksualiti kepada anak-anak daripada awal, untuk kita memberikan pemahaman kepada mereka apa yang boleh dilakukan dan juga apa yang tidak boleh dilakukan seperti yang Prof nyatakan tadi. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Loh Sau Cheong, Profesor Jawatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Prof.